Datuk Haji Sri Ibrahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Senator Datuk Ahmad. Pada asalnya Tan Sri Yang di-Pertua, pengenalan Malaysia Madani sebagai langkah mengangkat semula martabat negara bangsa Malaysia Madani yang tertegak berteraskan prinsip kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, khidmat, keyakinan dan insan menuju Malaysia baharu yang megah di persada dunia. Konsep Malaysia Madani ini amat penting didalami dan difahami oleh semua peringkat pejabat awam. Ia tidak boleh dilihat sebagai satu fahaman politik dan slogan semata-mata tetapi perlu diterjemahkan kepada usaha murni gagasan Malaysia Madani yang perlu dicapai dan rakyat turut sama berperanan dan berganding bahu dalam mencapai apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, melalui rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2022 ini, Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi iaitu nama pendek PACU, Jabatan Perdana Menteri telah luluskan peruntukan sebanyak 4.46 juta untuk melaksanakan plan komunikasi dan promosi agenda Malaysia Madani untuk menyebarluaskan maksud sebenar Malaysia Madani kepada rakyat melalui pelbagai medium seperti TV, radio, pencetak, papan iklan, penerbitan ilmiah, pembikinan video, promosi di media sosial dan sebagainya. Beberapa kementerian lain contohnya seperti Kementerian Komunikasi Digital KKD turut aktif menjalankan fungsinya untuk memperluaskan penyebaran maklumat kenegaraan khususnya Malaysia Madani bagi meningkatkan jati diri dan semangat patriotik rakyat. Manakala Kementerian Perpaduan Negara KPN turut terlibat dalam mengadakan program-program mempromosikan perpaduan dan agenda Malaysia Madani melalui penyiaran dan kembara perpaduan Malaysia yang kita akan adakan nanti. Melalui usaha-usaha ini Tan Sri Yang di-Pertua, yang dinyatakan konsep Malaysia Madani pula bukan sahaja difahami, malah ianya memudahkan kerajaan dan rakyat bersama-samalah dalam membina masyarakat yang berilmiah dan bertamadun. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Datuk Ahmad. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan. Ya. Terima kasih. Bagaimanakah Timbalan Menteri konsep Malaysia Madani ini akan memberikan impak yang besar khususnya untuk masyarakat di Sabah dan Sarawak? Saya melihat usaha Madani ini lebih tertumpu di kawasan Semenanjung sahaja, kurang di Sarawak dan Sabah. Adakah sebarang usaha bagi memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep Madani ini sepenuhnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan tambahan yang penting. Terima kasih Saudara Senator Datuk Ahmad. Ini harus dijawab dengan jelas dan terang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kerajaan melalui Perbelanjaan 2023 yang telah dibentangkan pada 24 Februari 2023, kerajaan telah menggariskan 3 tekad Tan Sri Yang di-Pertua. Permacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Yang kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulihkan keyakinan rakyat. Dan yang ketiga, Tan Sri Yang di-Pertua, keadilan sosial yang menyederhana kesejangan. Antara perkara yang diberi tumpuan oleh kerajaan Malaysia Madani dalam belanjawan 2023 juga adalah pembangunan Sabah, Sarawak dan beberapa inisiatif telah dirancanakan. Satu daripadanya ialah menyegerakan pelaksanaan lebuh raya Pan Borneo Sabah dan Sarawak. Link Road dengan peruntukan 20 bilion
telah diluluskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang kedua, saya ingat melaksanakan projek-projek melibatkan pasarana awam yang melibatkan projek jalan dan lampu jalan serta bekalan air dan elektrik RM26 bilion. Anda menepati tak soalan itu? Tadi disoal tentang Madani di Sabah Sarawak, bukan jalan raya. Ini merangkumi ke semua pembangunan Yang Berhormat. Itu saya tanya, adakah itu berkaitan dengan soalan itu? Jadi harus, pada hemat saya, soalan itu dikaitkan dengan Madani, civil society di kedua-dua wilayah kita. Itu pandangan saya. Kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh terima, kalau tidak, buat langkah panjat pokok. Sila. Okey, Tan Sri betul. Minta maaf kalau soalan atau jawapan saya tidak menyenangkan hati semua rakyat. Tetapi kerangka Malaysia Madani untuk rakyat Sabah dan Sarawak tak pilih agama, bangsa dan kulit harnanya. Kita melalui semua pembangunan itu harus diberi perhatian yang sama dan kerjasama dan kesemaratan Tan Sri yang betul. Terima kasih. Tan Sri, maaf. Penjelasan. Diberi suntikan lagi. Kerana patutnya konsepnya dihebohkan lebih lagi ke Sarawak dan Sabah. Apa rancangan kerajaan? Terima kasih, Tan Sri. Kita mempunyai peruntukan kurang lebih 50 juta dan kita akan memberikan agensi Kementerian Perpaduan untuk membuatkan aktiviti seluruh Malaysia, bukan Sabah saja, supaya rakyat-rakyat di pendalaman, di pelosok, di kampung, di luar sana akan mengetahui lebih mendalam lagi ancuran dan juga aktiviti-aktiviti dan inisiatif dasar Madani ini, Tan Sri betul. Saya percaya ianya akan memberikan impak dan supaya rakyat akan mengetahuinya lebih jelas kelak. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, silakan. Siapa? Datuk Dominic, dulu kan. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah apakah inisiatif oleh kerajaan sehingga hari ini memperkasakan agenda Malaysia Madani. Inisiatif itu akan termasuk juga membetulkan kesalahan, kelemahan yang telah diadakan. Seperti contoh, ingat Malaysia Madani ini tak akan melantik ahli-ahli politik di syarikat berkaitan kerajaan GLC. Oleh itu, apakah inisiatif usaha yang diadakan untuk memperkuatkan Malaysia Madani ini? Terima kasih. Ini soalan terakhir, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau yang salah dahulu, kita akan mempelajari apa yang kesalahan. Malaysia Madani akan mengubahkan sikap tulus dan ikhlas. Dan inisiatif banyak, Tan Sri Betul. Satu kepada rakyat memang satu daripada agensi dan agenda kita. Seperti saya akan memberikan, kerana di bawah sana Madani dan rakyat kita, mereka adalah B40 dan sebagainya. Dan satu daripadanya untuk mengangkatkan kesusahan dan juga memberi segala faedah kepada rakyat miskin. Inisiatif pertama saya ingat yang telah diwarkan untuk penaja dan sebagainya, Tan Sri Yang Betul, inisiatif Payung Rahmah, pakej perpaduan jalur lebar internet tetap Malaysia Madani. Ini kepada disasarkan kepada golongan B40, veteran, orang kurang upaya, OKU, serta warga emas, Tan Sri Betul, dan penyimatan sebanyak 22% pada harga hanya RM69 sebulan. Kelajuan internet sehingga 30 megabyte tanpa hak bermula 20 ini. Terima kasih. Boleh saya mencelah? Kita ada banyak urusan lain. Bagi satu lagi soalan, tapi harus tumpu kepada nilai. Sebab soal Madani soal nilai. Nilai sama ada ia merupakan kita sama-sama mengamalkan budi bahasa budaya kita. Tirukkural menerusi Tamil, Confucius menerusi masyarakat Tionghoa. Bab itu saya fikir kita tak pernah sentuh.
selalu duit, selalu pemberian. Sila Puan Rita, Yang Berhormat. Saya nak tanya Timbalan Menteri, adakah dia bersetuju pelantikan ahli politik untuk menerajui syarikat GLC sebagai pengurusi dan sebagainya juga merupakan salah satu pelaksanaan nilai madani. Kalau dia layak, kalau dia memang betul dapat menerajui syarikat tersebut, mengapa kita bezakan di antara orang politik dengan orang yang bukan politik? Because madani adalah sama, madani adalah belah ihsan. Setuju tak Yang Berhormat Timbalan Menteri? Berat sikit hari ini, tak apa Yang Berhormat, cuba. Ini agak susah dan payah untuk saya sebagai ahli politik dan Timbalan Menteri, Tan Sri Ketua. Tetapi kalau kita mengingat dahulu, Kerajaan Barisan Nasional banyak juga GLC. Perkataan Nasional banyak juga GLC. PN banyak juga GLC. Keluarga Malaysia juga banyak ahli-ahli politik GLC. Apa salahnya kalau kemampuan seorang itu dapat menerajui sebuah GLC untuk membangun dan meningkatkan kemakmuran dan juga pembangunan dan memberikan keuntungan kepada satu GLC itu? Apa salahnya? Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Dijemput